Ohayo gozaimasu, minasan. Hirumi desu. Okay. Kepada yang baru dengan channel Hirumi, kepada yang belum subscribe lagi, kepada yang belum lagi tengok video-video Hirumi yang lain, korang kena check it out guys. Okay, apa Hirumi buat? Okay, Hirumi buat video konten menarik di Jepun. Sama ada bahasa Jepun atau aktiviti Hirumi di Jepun. So korang kena tengok lah kalau korang minat anime ke semua kan. Okay, so hari ni Hirumi akan buat video ala-ala vlog. Okay, nampak muka tak mandi kan? Memang betul. So Hirumi akan buat rutin harian Hirumi sebagai pelajar Malaysia, Jepun yang tersekat di Malaysia semasa musim PKP. So dalam video ni juga korang kena tengok sampai habis sebab Hirumi akan kongsi macam mana cara Hirumi study bahasa Jepun sendiri kan, apabila tersekat ni kan, study bahasa Jepun sendiri. And then korang kena tengok sampai habis, Hirumi ada jumpa satu benda di akhir video ni. Okay, so apa yang kita akan buat first day in the morning? Takkan terus pergi study, kita pergi mandi. So kita dah selesai mandi. Okay, selesai mandi, rambut pun dah okay. Allahu Akbar. So apa yang Hirumi akan buat kan, lepas kita selesai mandi apa tu, so jom kita pergi, Allah blur cepat fokus. Okay, jom kita pergi breakfast dulu. Okay, untuk sebelum tu nasihat lah kan untuk yang Muslim luar sana, kalau kita nak start hari kita dengan baik, kita solat duha dulu ke, solat taubat dulu ke. Okay, selepas ini solat duha, kita sambung balik vlog kita kan. Okay, jom. So biasa Hirumi start rutin pagi Hirumi dengan insyaAllah kita solat sunat duha dahulu sekejap. Okay, so lepas solat sunat duha, Hirumi teruslah pergi breakfast ke bawah. Jom ikut sama-sama Hirumi pergi breakfast. Kita pergi breakfast. Shidukani asayake ga. Ni lagu Tromel tu. Ambil semangat pagi-pagi. Alright. Good morning. Morning. Is it still morning though? Well, it's 11:36, So breakfast dulu. So first thing, sebelum breakfast Hirumi akan buat ni lah. Hirumi akan buat bukan Nescafe, apa ni? Coffee latte. So Hirumi tunjukkan cara nak buat coffee latte. Okay. We got ourselves a latte. Jom kita breakfast. So breakfast sangat-sangat penting untuk mulakan hari korang dengan penuh tenaga. Jangan lupa ambil breakfast ya. So selesai kita makan. So next thing adalah Hirumi akan study untuk sesi pagi lah kan. Okay, untuk sesi pagi ni, okay, sekarang ni Hirumi akan explain macam mana Hirumi study sendiri bahasa Jepun kan, sebab sekarang ni kita tengah lockdown kan. So stay tune. So kita akan start sesi pagi kita. Okay, so Hirumi akan share pada korang macam mana cara Hirumi self study pada musim PKP ni kan. Okay, kepada korang yang nak master dalam mana-mana bahasa pun, konsep dia sama. Dalam satu bahasa tu kita ada tulisan dengan pemahaman. Okay, dari segi tulisan Jepun kita ada 3 lah kan, katakana, hiragana dan kanji. Dan yang paling susah adalah kanji. Kenapa paling susah adalah kanji? Okay, kanji ni adalah tulisan yang berbelit-belit tu, macam kaligrafi tu, yang tulisan Cina. Kau pernah tengok tak tulisan Cina macam mana? Kan? Semua tu Jepun pun ada juga guna kanji. Jadi dalam bahasa Jepun, kanji ni lebih kurang 6,000 characters ada dalam bahasa Jepun. Jadi korang memang kena master lah kalau nak faham bahasa Jepun. Kalau nak pergi sana, nak tengok semua tulisan kanji. Okay, itu dari segi tulisan. Okay, dari segi pemahaman pula, dia ada mana-mana bahasa pun kita ada vocabulary dan kita ada grammar. Jadi macam mana korang nak master benda ni sendiri? Okay, self study. Okay, Hirumi kongsikan kepada korang macam mana Hirumi buat self study semasa musim PKP. Okay, Hirumi tunjuk kepada korang, Hirumi ada beli 3 buku untuk self study buat masa sekarang. Okay, first of all, sesi pagi Hirumi akan study tulisan kanji dan vocabulary, iaitu satu buku ni. Okay, kalau korang tengok buku ni kan, dia dah buat macam satu section. Okay, contohnya section pertama dia ada contohnya Gokaime kan, hari yang kelima korang kena study sebanyak 16 kanji. Jadi Hirumi cadang beli buku yang macam ni yang dia ada tulis deadline ke apa semua kan. So cara Hirumi study untuk kanji ni adalah contoh sini ada 16 kanji, okey. Okey, Hirumi tulis satu-satu kanji ni, tulis dalam 2 ke 3 4 kali di dalam buku nota. Okey, tulis 2 ke 3 4 kali.
repeat and then tulis perkataan baru ataupun ayat baru yang dia tulis kat situ dalam buku nota anda. Jangan just baca, jangan just Google, sebab benda tu tak akan masuk. Okey, bila kita tulis sambil-sambil tu otak masuk dalam otak, insya-Allah lagi mudah ingat. So perkataan-perkataan tadi Hirumi akan tulis, sambil-sambil tu Hirumi Google Translate dan tekan dia punya voice. Kita nak dengar juga perkataan dalam bahasa Jepun ni, sebab perkataan Jepun dia macam Cina juga, dia ada banyak slang. Dan contoh ame adalah hujan, tapi kalau ame adalah gula-gula. So benda-benda macam tu kadang-kadang confuse. Kalau kita sebut slang lain jadi maksud lain. So sambil-sambil Hirumi tengok, buat nota, Hirumi dengar Google Translate untuk dapatkan dia punya slang and hafal. Okay, so cara Hirumi tulis slang Jepun ni macam ni lah kan. Okay, so bila dah habis selesai kanji, Hirumi akan teruskan kepada vocabulary. Okay, vocabulary seperti korang tengok ada kat buku belakang ni. Okay, vocabulary kat sini pun dia ada contoh, bagi contoh ayat. Okay, korang kena beli buku yang macam ni. Jangan just bagi buku yang tak ada penerangan. Okay, bila korang dah ada vocabulary ni, korang kena tulis dalam buku nota. Buat satu kolom yang untuk vocabulary sahaja. So sebelum tidur ke, sebelum hujung minggu ke, korang boleh tengok balik apa yang korang tulis kan. So ini untuk sesi pagi lah, dalam 2 ke 3 jam. Lama juga tau. Sebab letih nak tengok kanji satu-satu kan, nak Google Translate apa semua. Okey, itu kita telah selesai sesi pagi Hirumi. Okey, untuk sesi tengah hari pula, Hirumi akan fokus kepada Bunpo. Okey, Bunpo ni adalah grammar. Okey, grammar ni contohnya Hirumi ada buku yang macam ni kan. Okey, so sama juga teknik macam pagi tadi kan. Korang baca semua ni and then korang tulis perkataan baru. Kau nampak je ayat, dalam ayat baru tu ada perkataan baru, terus tulis dan Google Translate untuk dengar dia punya slang macam mana kan. Penting untuk korang dengar dia slang macam mana. Kadang-kadang kalau kita slang sendiri, mungkin orang Jepun tak faham. Macam Hirumi sendiri ada pengalaman macam tu lah. Kita sebut lain, dia faham lain kan, padahal benda tu perkataan dia sama je. Okay, so selesai Bunpo ni, habis self study kita. Jadi selain korang study Bunpo, kanji dengan goi ni kan, kotoba ni, vocabulary ni, korang juga kena adalah 1-2 bahan bacaan. Okey, buku yang bahan bacaan ni adalah juga sangat penting lah. Tapi nampak sangat ni punya tak buka lagi. Tapi untuk buku bacaan ni adalah untuk mudah bagi korang, cepat, lancar. Okey, sebab kalau bahasa Inggeris tulisan dia sama je kan, tulisan Rumi kan. So korang cepat boleh baca dengan cepat. Tapi percayalah, kalau korang start belajar Jepun, korang tak akan boleh baca dengan cepat. Faham tak? Susah nak master kita boleh baca dengan cepat tu. Okey, macam kalau sama je lah macam kita belajar Quran kan. Awal-awal dulu kan, alif ba ta, sekarang alif lam mim. Okay, dah lancar, alhamdulillah. Okay, so untuk lancar tu korang kena baca and then sambil tu jawab soalan untuk dokai ni. Okay, semua ni yang korang study ni tak ada makna kalau korang tak buat untuk sesi malam ini. Okay, kita jumpa malam ni. Okay, selain daripada Hirumi study buku macam ni kan, study mengikut buku macam ni, kadang-kadang Hirumi juga suka cakap sendiri tau. Bahasa Jepun Hirumi Hirumi suka cakap sendiri, sebab dekat Malaysia ni tak ada contoh family pun kan, semua Melayu kan semua kan. So kalau kita tak boleh dekat sana, kalau kat sana Hirumi boleh cakap dengan kawan Hirumi bahasa Jepun apa semua. Tapi kalau dekat Malaysia Hirumi cakap sendiri macam ni kan, supaya kita berlatih kita punya hatsuang, kita berlatih kita punya slang, betul ke tak betul. Okay, bila kita selalu berlatih cakap sendiri kan, contoh bila kita selalu berlatih cakap sendiri, kita akan melancar lah. Okay, untuk sesi petang ni pula adalah eloknya kalau kita boleh spend masa dekat luar lah kan, ambil udara segar. So jom kita pergi luar. So Hirumi nak tunjuk kepada korang rabbit Hirumi. So ni nama rabbit Hirumi lah. Satu Tommy. Hai Tommy. Ni Tommy. Ini putih. Hai.
Okay, so hari pun dah makin gelap. So Hirmi masuk rumah untuk ready solat maghrib. So, kalau lepas maghrib, kita solat berjemaah ramai-ramai. Kan, Syam? Selesai solat berjemaah. So, kejap lagi biasa Hirumi lepas maghrib, Imi main bola dengan Hisham. Main bola. Main bola ke apa malam-malam? Jom kita tengok. Okey, kita telah sampai ke gelanggang football. Okey, untuk pengetahuan korang, benda ni murah weh kalau korang nak beli. Serius. Benda ni, kalau yang korang tengok dekat bangunan ke apa yang official punya tu kan, boleh sampai puluh-puluh ribu tau. Ni tak sampai pun RM1,000. Apa yang ada kat sini? Meja football, meja pool, meja pingpong dengan meja hoki yang tangan tu. So, perlawanan hari ni bersama orang yang selalu kalah dengan Hirumi lah. Perkenalkan diri. Hai, saya Syam. Syam. So kita tengok lah, kita main 3 poin je. Okay. Supaya video ni pendek and sweet and short. Okay. Let's go. Hati dah? Ready? Are you ready? Okay. Tu dia. Kita tengok siapa menang 3 poin ni. Yes. 1-0. Macam biasa. Di situ Indra Putra. Muhyiddin. Aduh, satu sama. Berpeluh was. Yes! I won. Apa ni? Cut. Okay, thank you. So, kejap lagi Hirumi akan tunjuk apa rutin malam untuk study. So, jom kita ke bawah. Okay, so untuk sesi malam ni, sesi yang paling kritikal bagi Hirumi. So, apa yang Hirumi buat pada sesi malam ni, kita akan ulang kaji balik semua nota yang kita ambil dengan semua apa yang kita belajar pada pagi tadi dengan tengah hari tadi. So, apa yang kita dah buat nota tu, kita kena ulang kaji pada waktu malam. Sebab apa? Sebab yang kita study tadi tu masih lagi fresh kan. So, benda tu tak lekat lagi kat kepala. So, macam mana Hirumi buat? Hirumi study balik. Yang benda yang tak ingat, kita Google Translate balik. Kita dengar balik Google punya sebutan. Dan itu sahaja kita buat pada waktu malam supaya otak kita tak letih sangat. Okey, sebelum tidur ada 2-3 perkara lagi yang Hirumi buat untuk ulang kaji bahasa Jepun ini. Okey, sebelum tidur biasanya Hirumi akan tengok anime, movie ataupun video YouTuber Jepun untuk pick up perkataan-perkataan yang belum lagi Hirumi faham. So dengan cara ni sebelum tidur pun kita masih lagi boleh study tau. Okey, terima kasih kepada korang yang sudi menonton video Hirumi. Kalau korang rasa bermanfaat, tolong share and like and jangan lupa subscribe. Okey. Jadi pengajaran pada video hari ini adalah kalau korang nak belajar bahasa Jepun sendiri pun boleh. Okey, macam tadi lah Hirumi cakap, korang kena dapat buku yang betul. Nombor 1, nombor 2 korang kena guna cara yang betul, and paling penting, kalau tak ada 2 tadi pun paling penting adalah istiqomah ataupun consistency. Okey, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So, jadi Hirumi juga buat video sampingan tadi, main football ke apa, kalau main dekat laman ke apa semua. Kalau korang tak ada semua benda tu, jangan risau. Okey, kebahagiaan terletak pada hati. Okey, jadi kita bersyukur dengan apa yang kita ada, and insya-Allah tiada masalah yang akan berlaku. So, thank you for watching guys. Assalamualaikum.